selamat sejahtera semua. Hari ini cikgu akan kongsikan satu lagi topik yang agak mudah, iaitu dalam matematik tahun 4, iaitu darab dan bahagi perpuluhan dengan 10, 100 dan 1000. Hanya ada satu kaedah saja yang paling mudah untuk jawab soalan ini. Okey, kita masuk kepada soalan. Baiklah, kita mulakan dengan pendaraban dahulu. Pendaraban dengan 10, pendaraban dengan 100, pendaraban dengan 1000. Selepas ini kita akan buat soalan untuk bahagi. Okey, untuk menjawab soalan ini hanya ada satu kaedah yang paling mudah, iaitu kita akan gunakan kaedah lompat perpuluhan. Anda kena tahu pendaraban, darab dan bahagi itu ada tempat yang berbeza untuk lompat. Contohnya darab, kita akan lompat sebelah kanan. Bahagi, kita akan lompat sebelah kiri. Okey, untuk cara ingat darab ke kanan dan bahagi ke kiri, sebab kedua-dua operasi ini lalu ada yang keliru, yang mana satu ke kanan, yang mana satu ke kiri. Jadi satu cara yang paling mudah adalah dengan menggunakan tangan kita. Jadi kita genggam, kita buat thumbs up seperti ini. Jadi tangan kiri kita akan nampak seperti satu huruf, iaitu huruf B, ini B, dan tangan kanan adalah D. Okey, jadi B adalah untuk bahagi, D adalah untuk darab. Jadi bahagi, kalau operasi bahagi, kita akan lompat ke sebelah kiri. Kalau operasi darab D, kita akan lompat ke sebelah kanan. Jadi itu cara paling mudah untuk kita ingat, yang mana satu lompat sebelah kiri, yang mana satu kanan. Jadi darab kanan, bahagi kiri. Jadi boleh suruh murid-murid buat bahagi kiri, darab kanan. Jangan macam ni pula. Bahagi kiri, darab kanan. Okey, kita masuk soalan. Soalan A adalah 83.4 darab 10. Darab. Jadi darab adalah kanan. Okey, untuk mengetahui berapa kali kita kena lompat, berapa banyak kita kena lompat adalah dengan melihat sifar, bilangan sifar. Kalau sifar itu hanya ada satu, bermaksud kita kena lompat sebanyak satu kali. Bermula daripada titik perpuluhan. Dalam nombor, dalam soalan akan ada titik perpuluhan. Jadi ini adalah titik perpuluhan, darab, lompat ke sebelah kanan satu kali. Titik perpuluhan akan bergerak ke belakang, titik perpuluhan yang asal dah tak ada. Jadi jawapan salin semula. Salin dah semula. Perpuluhan. Apabila jumpa situasi sebegini di mana dalam jawapan ada titik perpuluhan di belakang sekali. Jadi apabila titik perpuluhan di belakang sekali, di sebelah kanan rumah sa, kita boleh abaikan dan ataupun kita boleh buang. Sebab titik perpuluhan itu tidak akan membawa apa-apa perbezaan sekiranya diletakkan ataupun kita buang. Jadi jawapan kita untuk soalan A adalah 834. Soalan B pula, sifar perpuluhan sifar 75 darab 100. Okey, masih operasi darab sebelah kanan. Kita akan lompat sebanyak 2 kali. Bermula daripada titik perpuluhan 1, 2. Anak panah. Titik perpuluhan. Titik perpuluhan yang asal sudah tiada. Jadi jawapan kita adalah, okey, untuk ini kita salin semula. Sifar 7 perpuluhan. Apabila ada nombor sifar di hadapan, kita juga boleh buang ataupun singkirkan, sebab sifar ini tidak membawa apa-apa nilai dan tidak mengubah nilai tersebut sekiranya kita buang. Jadi kita boleh buang dan jawapan kita hanya akan tinggal 7.5. Soalan ketiga, 92.4 darab 1000. Operasi darab sebelah kanan, ada 3 sifar. Jadi lompat sajalah. Okey, kesilapan biasa pelajar adalah apabila melompat, dia akan melompat terlalu jauh sehingga masuk ke jiran sebelah. Jiran sebelah ni dia akan 1, 2, 3. Ini adalah kesilapan biasa pelajar. Jadi dia masukkan sekali jawapan dia yang 1000 ni pun dia masukkan. Jadi dia akan jadi 924. 1 sifar. Ini adalah kesilapan biasa yang selalu dilakukan. Jadi kena sentiasa ingatkan pelajar supaya lompat perpuluhan satu per satu supaya tidak mengganggu sampai masuk ke jiran sebelah. Jadi 1, 2, 3. Okey, ini tak termasuk. Jadi titik perpuluhan. Okey, kalau kita lihat di sini ada dua, yang ni cikgu panggil sebagai bakul lah. Dua bakul ni adalah kosong, di mana di dalam bakul tersebut tiada apa-apa nombor. Tak ada apa-apa nombor untuk kita baca. Jadi
dalam bakul kosong ini kita letakkan sifar supaya ada nombor di dalam. Sifar. Apabila telah selesai, salin semula jawapan 924 sifar titik perpuluhan. 924 sifar titik perpuluhan. Titik perpuluhan di belakang kita boleh abaikan ataupun kita boleh buang. Kena ingat bahawa yang kita boleh buang titik perpuluhan hanya apabila titik perpuluhan itu berada di belakang. Sekiranya titik perpuluhan itu berada di tengah-tengah, sama ada di sini ataupun di tepi sini, kita tak boleh buang. Sebab kalau contohnya 9.24, kalau kita buang dia akan jadi 924. 9.24 nilai dia tak sama dengan 924. Jadi sebab itulah kita tidak boleh buang titik perpuluhan sesuka hati. Okey, itu adalah cara mendarab perpuluhan dengan 10, 100 dan 1000 menggunakan kaedah lompat. Okey, kita masuk kepada bahagi perpuluhan dengan 10, 100 dan 1000. Untuk soalan bahagi perpuluhan lebih kurang dengan soalan pendaraban, cuma perbezaannya adalah untuk soalan bahagi kita perlu lompat ke sebelah kiri, kalau darab sebelah kanan. Okey. Jadi bahagi kita akan lompat sebelah kiri. Soalan D, 8.4 bahagi 10. Bahagi lompat sebelah kiri. Ada satu sifar, bermaksud kita perlu lompat satu kali bermula daripada titik perpuluhan. Lompat satu kali bermula dari titik perpuluhan. Okey, jadi jawapan kita adalah salin semula. Perpuluhan 84. Perpuluhan 84. Apabila jumpa jawapan begini, perpuluhan 84, ingatkan pelajar untuk anda kena letak sifar di hadapan supaya perpuluhan ini dia ada rakan di sampingnya. Sifar perpuluhan 84. Perbezaan dia, kalau titik perpuluhan di hadapan kita letak sifar. Kalau titik perpuluhan di belakang kita boleh buang. Jadi kena bezakan yang itu, jangan keliru. Okey, soalan E, 45.3 bahagi 100. Bahagi sebelah kiri, bahagi sebelah kiri. Ada dua sifar, bermaksud kita kena lompat dua kali bermula daripada titik perpuluhan. 1, 2. Seperti yang cikgu beritahu tadi, apabila titik perpuluhan di hadapan, kita kena tuliskan sifar rakannya di hadapan. Jadi jawapan kita adalah salin semula sifar perpuluhan 453. Soalan F, 9 bahagi 1000. Ada 3 sifar. Bahagi. Lompat sebelah kiri. Kita lompat 3 kali bermula daripada titik perpuluhan. Tetapi masalahnya sekarang adalah 9 tidak mempunyai titik perpuluhan. Di mana kita nak mula? Apabila jumpa nombor sebegini, titik perpuluhan sentiasa ingat bahawa titik perpuluhan sentiasa berada di belakang sekali, di sebelah kanan sa. Ini nilai tempat sa di sebelah kanan sa. Kesilapan biasa pelajar adalah mereka akan letak titik perpuluhan di sebelah kiri. Cara logiknya, apabila kita letak di sebelah kiri, dia akan mengubah nombor 9 ini menjadi sifar perpuluhan 9. Sifar perpuluhan 9 ataupun 9% lah. 9%, kita anggap 9% adalah tidak sama nilai dengan RM9. Jadi kita tidak boleh letakkan titik perpuluhan di hadapan. Untuk memastikan nilai tersebut masih sama, RM9 masih menjadi RM9, kita letakkan titik perpuluhan di belakang. Jadi apabila dah tulis titik perpuluhan, lompat 3 kali. 1, 2, 3. Titik perpuluhan belakang telah bawa ke depan. Yang ini dah tak ada. Kita akan jumpa ada beberapa bakul yang kosong. Ini bakul kosong, tak ada apa-apa nombor di dalam. Kita letakkan sifar. Yang ini pun kosong, bakulnya kosong, kita letakkan sifar. Kemudian titik perpuluhan di hadapan, kita kena tuliskan rakan dia di hadapan, iaitu sifar. Kemudian setelah selesai semua, salin sahaja sifar perpuluhan sifar 9. Sifar perpuluhan sifar 9. Jadi itu adalah cara yang paling mudah untuk kita menyelesaikan soalan pendaraban dan bahagi dengan 10, 100 dan 1000. Kebiasaannya apabila jumpa darab 10, 100, 1000, kalau murid tak tahu, mereka akan buat bentuk lazim ataupun pembahagian panjang. Jadi ingatkan mereka untuk gunakan kaedah lompat bagi menjimatkan masa dan memudahkan kerja. Jadi setakat itu
itu saja perkongsian cikgu untuk hari ini. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi.